Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Zuyin Hazwani binti Zainal, Zurin Hamiza binti Zainal, Nurfitra binti Abdul Aziz, Nurul Syahidatul Azma binti Muhammad Yahimi dan Muhammad Arif bin Abdul Ghani akan membentangkan tajuk 7 iaitu reka bentuk instruksi. Baiklah, saya akan menerangkan tentang konsep ID. ID ialah Instructional Design iaitu reka bentuk pengajaran yang didefinisikan sebagai satu proses sistematik yang menterjemahkan prinsip asas pengajaran dan pembelajaran kepada pelan penyediaan bahan pengajaran dan aktiviti yang dapat membuat proses dan aktiviti pemerolehan pengetahuan dan kemahiran menjadi lebih efisien, berkesan dan menarik. Instructional Design ialah terdiri daripada beberapa model yang boleh digunakan oleh pengajar untuk desain atau plan PDP supaya lebih berkesan. Matlamatnya ialah untuk mencipta pengalaman pembelajaran yang berjaya dan menimbulkan pemindahan arahan atau latihan. Terdapat 3 asas kebimbangan dalam konsep ID iaitu yang pertama, mengenal pasti matlamat. Mengenal pasti matlamat ini ialah apa yang kita nak peroleh. Yang kedua ialah memilih strategi iaitu bagaimana kita nak memperolehinya. Yang ketiga ialah menilai kejayaan iaitu bagaimana kita nak tahu kita sudah berjaya. Okey, baiklah. Seterusnya ialah sejarah ID iaitu secara tradisional pembelajaran didasarkan pada teori-teori psikologi kognitif dan behavioristik. Walau bagaimanapun, kebelakangan ini terdapat peningkatan minat dan pengiktirafan teori pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme ini ialah pendekatan pendidikan yang menekankan peranan aktif pelajar dalam membina pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri. Sebagai contoh ialah teori pembelajaran Gardner iaitu salah satu model ID yang memfokuskan kepada proses bagaimana manusia belajar dan mempunyai rangkaian langkah-langkah yang harus diambil agar pembelajaran efektif berlaku. Seterusnya ialah tujuan ID dalam pendidikan. Yang pertama, memanfaatkan setiap pengalaman pendidikan. Model ID ini bertujuan untuk menghasilkan pengalaman pembelajaran yang paling bermanfaat dan berharga untuk pelajar dengan mereka bentuk pembelajaran yang sesuai dengan keperluan dan ciri pelajar. Yang kedua ialah dapat mengurangkan stres guru dan pelajar. Model ID direka bentuk untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berstruktur, jelas dan bermotivasi untuk semua pihak yang terlibat termasuk guru dan pelajar. Yang ketiga ialah dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Salah satu matlamat utama model ID adalah untuk menambah baik proses pembelajaran dan hasil pembelajaran pelajar. Yang terakhir ialah dapat memanfaatkan sepenuhnya sumber yang terhad. Dengan mereka bentuk pembelajaran yang mengambil kira ketersediaan sumber seperti masa, tenaga pengajar, teknologi dan dana, model ID membantu mengoptimumkan penggunaan sumber sedia ada untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimum. Seterusnya ialah istilah yang digunakan. Yang pertama ialah arahan iaitu merujuk kepada proses penyampaian bahan pembelajaran atau bimbingan kepada pelajar. Dalam konteks ID, arahan lebih berkaitan dengan reka bentuk dan penyampaian pembelajaran. Yang kedua ialah latihan iaitu merujuk kepada proses pembelajaran yang lebih tertumpu dan tersusun untuk membangunkan kemahiran atau kecekapan khusus yang diperlukan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga ialah pengajaran iaitu melibatkan proses penyampaian pengetahuan, kemahiran dan nilai kepada pelajar dalam persekitaran pembelajaran yang formal. Model ID boleh dikelaskan kepada 2 kategori iaitu mikro dan makro. Bagi mikro, ia memfokuskan reka bentuk dan perancangan bagi sesi kuliah atau pengajaran individu. Terdapat 2 teori dalam pengajaran mikro iaitu Gagney's 9 Event of Instructor dan Brightgrove Elaboration Theory.
Robert Getnis mengemukakan cadangan tentang 9 langkah pengajaran iaitu Getnis 9 Event of Instruction sebagai kerangka untuk menyediakan dan menyampaikan kandungan pelajaran. Antara 9 langkah pengajaran adalah yang pertama, gain attention. Guru menarik perhatian murid dengan pelbagai cara untuk menarik minat murid dalam pembelajaran seperti menyontoh isu semasa, menayangkan klip video dan sebagainya. Yang kedua, inform learner of objective. Guru memberitahu murid tentang objektif pembelajaran. Yang ketiga, stimulate of recall of prior information di mana guru merangsang ingatan murid tentang pengetahuan sedia ada seperti menilai dan bersoal jawab tentang pengetahuan sedia ada. Dan yang keempat adalah present information. Guru menyampaikan kandungan secara sistematik dan bermakna dengan memberi penjelasan dan tunjuk ajar seperti memaparkan maklumat pada papan tulis. 5. Provide guidance. Guru membimbing murid untuk memahami kandungan pelajaran seperti memberi panduan pelajaran atau scaffolding. Yang keenam, elicit performance, di mana guru memperoleh maklumat tentang prestasi murid. Yang ketujuh, provide feedback, memberi maklum balas tentang prestasi murid untuk meningkatkan pelajaran. Yang kelapan, access performance, di mana guru menilai sama ada objektif pembelajaran telah tercapai seperti mengadakan pra-ujian ataupun pasca ujian. Dan yang terakhir sekali, enhance retention and transfer, di mana meningkatkan ingatan dan pemindahan ilmu. Guru membantu mengingat ilmu baharu seperti dengan mengaitkan ilmu baharu dengan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Reigeluth Elaboration Theory merupakan teori huraian untuk mereka bentuk pengajaran dengan 8 susunan arahan. 1. Organizing course structure, iaitu pengorganisasian struktur sama ada berbentuk konsep, prosedur atau teori yang mencerminkan fokus utama. 2. Simple to complex, iaitu dimulakan dengan idea paling mudah ke penambahan huraian. 3. Within lesson sequence, iaitu urutan dalam pembelajaran seperti contoh umum kepada terperinci, mudah kepada kompleks, abstrak kepada konkret. Yang keempat, summarizes, iaitu ulasan kandungan sebagai peraturan yang dipelajari, diikuti dengan contoh dan bahan latihan. 5. Synthesizes, iaitu penggunaan peranti seperti gambar untuk membantu pelajar menyepadukan elemen dan mengasimilasikan pengetahuan baru kepada pengetahuan sedia ada. Keenam, analogies, untuk memudahkan dalam menghubung kait kandungan dengan pengetahuan sedia ada menggunakan pelbagai analogi. Ketujuh, cognitive strategy, menggunakan penggunaan pelbagai isyarat seperti gambar, rajah dan sebagainya dalam mewakili kandungan yang dipelajari. Yang terakhir sekali, learner control, ialah amalan kawalan kandungan dan strategi pengajaran dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Okey, yang seterusnya adalah model makro. Makro mempunyai beberapa model. Dan pada hari ini, kami hanya akan membincangkan beberapa sahaja, iaitu Bloom's Taxonomy, Eddy, The Morrison, Ross and Camp Model, Seal and Glasgow, Dick and Carey, Smith-Rager Model, Objective Activities Resources in Higher Education, dan Wiggins Theory of Backward Design. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang model Taxonomy Bloom. Taxonomy Bloom ini dicipta oleh Benjamin S. Bloom. Beliau dilahirkan di Lansford, Pennsylvania dan merupakan seorang ahli psikologi pendidikan. Pada tahun 1950-an, Bloom bantu dalam membangunkan taksonomi objektif kognitif dalam Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1, Cognitive Domain. Dalam konteks Taxonomy Bloom, ia berkaitan dengan cara pelajar menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka melalui berbagai jenis aktiviti dan respon. Contohnya, pelajar dapat menyatakan pemahaman mereka dengan memperincikan maklumat. Tahap ini merupakan tahap pemikiran tinggi ataupun dengan mengingat fakta, iaitu tahap pemikiran lebih rendah. Taksonomi Bloom telah diadaptasikan secara luas untuk digunakan di dalam bilik darjah
sebagai alat perancangan pengajaran. Model ini membantu guru merancang kurikulum, menetapkan tujuan pembelajaran serta merancang aktiviti dan penilaian yang sesuai dengan tahap pemikiran pelajar. Taksonomi Bloom telah menyediakan cara untuk mengatur kemahiran pemikiran ke dalam 6 tahap, iaitu dari tahap yang paling asas kepada tahap yang lebih kompleks. Tahap yang pertama, pengetahuan. Pelajar dapat mengingat fakta, konsep atau maklumat pada tahap ini. Tahap yang kedua, pemahaman. Di sini pelajar dapat menjelaskan makna maklumat yang telah diingat dan menunjukkan pemahaman konsep. Tahap yang ketiga, aplikasi. Di sini pelajar dapat menggunakan pengetahuan mereka dalam situasi baru atau menyelesaikan masalah menggunakan konsep yang difahami. Pada tahap analisis pula, pelajar dapat memecahkan maklumat menjadi bahagian-bahagian dan memahami hubungan antara unsur-unsur tersebut. Di tahap sintesis pula, pelajar dapat menggabungkan maklumat daripada unsur-unsur yang berbeza menjadi sesuatu yang baru. Dan di tahap yang terakhir, iaitu penilaian, pelajar dapat menilai maklumat, idea atau situasi berdasarkan kriteria tertentu dan membuat keputusan mereka. Pada tahun 1990-an, Lauren Anderson merupakan seorang bekas pelajar Bloom. Beliau telah memimpin satu mesyuarat baru yang bertujuan untuk mengemas-kini taksonomi dengan harapan untuk menambah relevan bagi pelajar dan guru pada abad ke-21. Buku beliau, A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing, diterbitkan pada tahun 2001, di mana taksonomi yang disemak semula mengandungi beberapa perubahan kecil dan besar. Versi taksonomi ini bertujuan untuk khalayak yang lebih luas. Okey, gambar rajah menunjukkan perubahan tahap taksonomi Bloom. Boleh dilihat beberapa perubahan kecil dan besar pada rajah terminologi asal dan yang baru. 6 tahap baru dari tahap yang paling asas kepada tahap yang lebih kompleks, iaitu tahap yang pertama, mengingat. Ini adalah tahap asas taksonomi Bloom. Ia melibatkan mengingat fakta, konsep asas atau jawapan mudah. Pada tahap yang kedua, iaitu pemahaman. Pada tahap ini, individu menunjukkan kefahaman dan mentafsir maklumat. Mereka boleh menerangkan idea ataupun konsep dengan perkataan mereka sendiri. Pada tahap yang ketiga, iaitu mengaplikasi. Aplikasi melibatkan penggunaan pengetahuan yang diperoleh dalam situasi baru. Ia memerlukan keupayaan untuk menyelesaikan masalah atau menggunakan konsep yang dipelajari dalam konteks yang berbeza. Pada tahap yang keempat pula, menganalisis. Tahap ini memberi tumpuan kepada memecahkan maklumat kepada bahagian dan memahami hubungan antara bahagian ini. Ia melibatkan pemeriksaan dan pemahaman struktur asas maklumat. Tahap yang kelima iaitu menilai. Penilaian melibatkan membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan piawaian. Ia memerlukan keupayaan untuk menilai idea, maklumat ataupun kaedah. Tahap yang terakhir iaitu mencipta. Ini adalah tahap yang paling kompleks, di mana individu mensintesis maklumat untuk menjana idea, produk atau cara baru melihat sesuatu. Pada tahap ini, ia melibatkan kreativiti dan keaslian pelajar tersebut. Model makro merujuk kepada pendekatan pembelajaran yang melibatkan elemen-elemen yang melampaui ruang bilik darjah atau persekitaran pembelajaran formal. Ia lebih berfokus kepada pembelajaran yang berlaku di luar persekitaran formal seperti pembelajaran di tempat kerja, dalam komuniti atau melalui pengalaman kehidupan seharian. Okey, ini adalah contoh model makro iaitu ADDIE model. Model ADDIE diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987. Model ADDIE merupakan model reka bentuk
yang berfungsi sebagai garis panduan ke arah pembinaan perisian dan bahan pengajaran pembelajaran berdasarkan keperluan. Model AD merupakan singkatan daripada analisis, design, development, implementation dan evaluation. Okey, model AD ini mempunyai 5 bahagian, iaitu yang pertama adalah analisis, yang kedua reka bentuk, yang ketiga pembangunan, yang keempat pelaksanaan dan yang terakhir adalah penilaian. Okey, seterusnya model Azure. Ia diasaskan oleh Hennig, Molinda, Ruscher dan Maldino pada tahun 1996 yang bertujuan untuk mereka bentuk pengajaran dengan menggunakan media secara sistematik. Model Azure ini terdiri daripada 6 bahagian. Yang pertama adalah analisis pelajar, yang kedua menetapkan objektif, yang ketiga memilih kaedah, media dan bahan, yang keempat menggunakan media dan bahan, yang kelima memerlukan penyertaan pelajar, yang terakhir adalah menilai dan menyemak semula. Okey, seterusnya itu model Dig and Carry. Model Dig and Carry boleh digunakan dalam pengajaran makro seperti program latihan, kursus dalam talian atau kurikulum akademik yang lebih besar. Dengan mengikuti model ini, kita dapat memastikan reka bentuk yang dirancang lebih relevan, efektif dan teratur dengan baik. Model ini terdiri daripada 10 langkah yang berurutan, bermula dari analisis keperluan sehingga kepada penilaian. Berikut adalah 10 elemen yang terdapat dalam model Dig and Carry. Yang pertama adalah penetapan objektif pengajaran, yang kedua analisis pelajar, yang ketiga analisis tugas, yang keempat analisis bahan pengajaran, yang kelima penempatan objektif instruksional, yang seterusnya reka bentuk instruksi, pembangunan bahan pengajaran, pelaksanaan, penilaian dan juga penyemakan semula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfitra binti Abdul Aziz. Seterusnya saya akan menyambung dengan iCare model, iaitu ia adalah model pembelajaran iCare dapat meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar dan kemahiran kolaborasi pelajar itu sendiri. Okay, sebenarnya ada sebuah akronim iaitu bermula daripada huruf I, introduce learners to what is to be learned, iaitu maksudnya memperkenalkan pelajar tentang apa yang akan dipelajari. Yang kedua ialah C, content of lesson is presented to learner involving active participation, iaitu membawa bahasa isi pelajaran disampaikan kepada pelajar yang akan melibatkan pelibatan aktif. Dan yang ketiga iaitu huruf A, apply new knowledge and skills with practical activities, iaitu kita dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran baharu dengan aktiviti amali di dalam kelas. Dan yang ketiga iaitu huruf R, iaitu reflect on what has been learned, iaitu kita dapat muhasabah dengan apa yang telah dipelajari. Dan yang last sekali huruf E, iaitu extend learning of lesson by providing alternative resources, iaitu dengan dapat panjangkan pembelajaran dengan menyediakan sumber alternatif. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang iCare model, iaitu tentang bagaimana flow itu berlaku. Okey, baiklah, yang pertama iaitu dengan pengenalan. Guru haruslah macam menerangkan untuk ataupun membuat permulaan dengan gimmick supaya pelajar itu tahu apa yang nak diajar. Dan yang kedua ialah berhubung, maknanya kita macam nak upgradekan lagi communication skill itu sendiri. Dan yang ketiga ialah mengaplikasi. Dan yang keempat ialah reflect. Dan yang kelima adalah memanjangkan, iaitu extend. Okay, sebenarnya model ni sebenarnya adalah model yang di mana setiap peringkat tu adalah membawakan pelajar itu dapat untuk melengkapkan pengetahuan, iaitu dengan meningkatkan kemahiran dengan lebih baik lagi tentang komunikasi dan juga kolaborasi pelajar itu sendiri. Okey,
kita boleh tengok kalau flow ni macam pengenalan, ada lepas tu kita pergi dekat berhubungan, and then kita pergi dekat aplikasi. Seterusnya kita macam ikutlah, macam sebab dalam kelas tu macam kalau nak komunikasi tu perlu saling berkait, macam perlu saling berhubung lah dengan persekitaran, ataupun macam dapat macam, ataupun macam kita nak mempunyai komunikasi tu membawa kepada penyelesaian dalam pembelajaran itu semasa PDPC dijalankan lah. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang Smith-Ragan model. Smith-Ragan model ni sebenarnya adalah contoh reka bentuk pengajaran yang sistematik. Okey, jadi model Smith-Ragan ni ada terbahagi pada 3, iaitu yang pertama ialah analisis, learning environment, learners, learning task and right test items. Okey, ni adalah bermaksud di mana analisis ni cikgu memberi arahan lah. Maknanya lepas cikgu memberi arahan tu, macam cikgu, cara penyampaian guru tu, cara menyampaikan arahan tu macam mana, macam sesuai tak dengan arahan yang, maksudnya arahan yang dibangunkan tu kena macam kena fikir macam apa sumber yang sesuai, apa bentuk arahan yang nak diberi kepada pelajar. Dan yang kedua adalah strategi, iaitu determine, organizational strategy, delivery strategy, management strategy. Okey, maknanya bermaksud strategi ni pelajar perlu lepas dah menerima arahan tu, pelajar perlulah merangka strategi bagaimana untuk memenuhi arahan tersebut. Okay, yang ketiga ialah evaluation, yang pasal yang terakhir sekali, iaitu dengan evaluation ni macam kita guru ni boleh bagi penilaian kepada pelajar lepas dah buat sesuatu latihan tu. Okey, jadi guru tu dapatlah menilai pelajar tu dari macam contoh bagi markah atau bagi markah, dan kita dapat menilai pelajar tu sama ada faham atau tidaklah semasa sesi PDPC dijalankan. Okay, baiklah, seterusnya saya akan menyambung dengan OAR model, iaitu model ini terkandung ada 3, sumber, objektif dengan aktiviti. Okey, sebenarnya objektif ni mengandungi macam matlamat lah, pembelajaran dan prestasi yang direka bentuk untuk membimbing kursus ini. And then objektif ni juga dapat menentukan sumber yang akan dihantar untuk mempengaruhi tingkah laku pelajar di bawah keadaan yang tertentu untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Okay, seterusnya kita juga dapat memberi peluang untuk pelajar mencapai objektif dicipta melalui aktiviti yang sejajar dengan masalah yang telah dihadapi. Maknanya dengan apa yang pengetahuan tu ada, mereka dapat menyelesaikanlah. Jadi sebenarnya ia adalah model saling berkait lah, dengan ada sumber, lepas tu objektif daripada sumber tu kita dapat tetap objektif. Okay, lepas tu dia macam saling berkait lah. Jadi daripada sumber tu pelajar dapat melakukan aktiviti yang bersesuaian di dalam kelas. Okay, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang backward design. Okay, sebenarnya backward design ni adalah dari segi BM adalah reka bentuk belakang, iaitu sebenarnya adalah sebuah pendekatan untuk mencipta kurikulum atau mata pelajaran dan juga sisi kelas itu yang menganggap matlamat kelas ni, pengajaran ni bukan sekadar merangkumi jumlah kandungan yang tertentulah, tapi juga memudahkan pembelajaran pelajar. Okay, reka bentuk backward design ni dapat mengutamakan hasil pembelajaran yang dimaksudkan dan bukannya topik yang akan dibincangkan. Kiranya ialah macam ke belakang lah, macam kalau menurut Wiggins dan McKeegan ni ialah sebenarnya adalah bentuk tradisional kerana sebab dia bukannya bermula dengan kandungan yang diliputi. Maksudnya dia bukan ikut, maksudnya contohnya kalau buku teks kita ikut sebenarnya ikut yang depan, tapi kalau yang ikut model ni kita tak payah pun ikut susunan buku teks tu. Maksudnya kita ni mulakan dengan matlamat, tak semestinya kita ikut betul-betul ikut kandungan itu dalam buku teks tu sendiri. Jadi inilah dinamakan backward design. Okay, so dari sini kita dapat kalau kita dalam slide ni, kita dapat mengenal pasti hasil yang diingini.
dan seterusnya dapat menentukan bukti yang boleh diterima, dan seterusnya dapat merancang pengalaman dan pengajaran pembelajaran. Jadi kita tak semestinya ikut kandungan betul-betul daripada teks tu sendiri. Maknanya kita bermula dengan matlamat lah, lepas tu matlamat, lepas tu kita dapat hasil tu, kita dapat tahulah topik apa yang nak dibincangkan. Okey, seterusnya saya akan menyambung tentang model iaitu IDLS. Ia merupakan dibangunkan oleh Peter dan Mary, iaitu mereka telah menghasilkan kajian lah yang itu sistem pembelajaran pembangunan instruksional. Itu membawa maksud sebenarnya adalah organisasi untuk pembelajaran lah. Jadi komponen ini terbagi pada 4, iaitu yang pertama, reka bentuk analisis tugasan, yang kedua, membangunkan ujian kriteria dan ukuran prestasi, dan yang ketiga, membangunkan bahan pengajaran interaktif, dan yang keempat ialah sahkan bahan pengajaran yang interaktif. Okey, seterusnya saya akan menyambung dengan kesimpulan. Apa yang saya dapat daripada topik ini ialah maklumat yang guru terangkan adalah perlu sangat jelas. Contohnya penerangan, guru perlulah berikan penerangan dan contoh matlamat itu sendiri. Selain itu, amalan itu perlulah bernas, iaitu memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dan reflektif apa sahaja yang ingin dipelajari. Selain itu, guru juga perlu memberi maklum balas yang bermaklumat. Seterusnya dapat membantu mereka meneruskan pembelajaran dengan lebih berkesan. Seterusnya, guru juga perlulah memberikan motivasi intrinsik atau ekstrinsik yang kuat lagi dengan memberikan aktiviti yang diberi ganjaran yang berlipat ganda. Kesimpulan yang seterusnya adalah murid dapat berinteraksikan reka bentuk. Mereka juga dapat menerangkan kaedah pengajaran dan situasi di mana kaedah tersebut harus digunakan. Seterusnya, kaedah ini boleh dipecahkan kepada kaedah komponen yang lebih mudah lagi. Dan yang seterusnya, kaedahnya adalah daripada kebarangkalian. Baiklah, sekian dah saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.